Jadi kita akan bersama dengan beliau. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Gembira dapat bersama dengan Cikgu lagi ya dalam segmen wawancaraan ya. Cikgu tadi katanya memelihara bonsai ya? Ya. Alhamdulillah. Masih memelihara bonsai. Masih ya. Saya tahu wali tadi lihat keadaan badan lah. Kalau badan yang pendek, bonsai adalah satu perkara. Sebenarnya memang ada hubung kait dengan bagian kaunseling ya. Kaunseling ini ialah bila tanaman hijau ini adalah satu terapi sebenarnya. Kalau kata ni ngalih bekerja, bila tani balik melihat bunga-bunga dan juga saya sendiri bonsai adalah satu kita ni meluahkan pengalihan ke tani. Terapi satu kerana hijau ialah satu terapi. Dan puas sekali ya melihat tanaman-tanaman itu tumbuh. Ya betul ya. Tumbuh besar dan juga berkembang. Kadang-kadang kalau bonsai ni terlagi kita ni berikan tumpuan boleh kita ni terlalai 2-3 jam. Macam jaga anak Pak. Sama juga kalau tadi Wali cakap kaktus orang melihat ni kaktus satu boleh diampakan indah sebenarnya. Kalau banyak air salah juga kaktus semua tu. Jadi itulah satu terapi untuk kaunseling ya. Kalau yang mereka yang minat memang seronok dijadikan hobi. Tapi cikgu, tajuk kita hari ini bukan tanaman cikgu. Betul. Tajuk kita ni berkenaan dengan bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan. Jadi kita ni tahu bahagian kaunseling di Kementerian Pendidikan memang tentunya memainkan peranan penting ya dalam membantu dan menyokong dari segi hak ehwal kesejahteraan warga sekolah dan sebagainya. Tapi mungkin dapat cikgu kongsikan ni latar belakang serta fungsi utama bahagian ini dan perkhidmatan yang disediakan di warga sekolah. Baiklah, terima kasih Nadira dan Wali ya. Sama-sama. Jadi bagian kaunseling dinamakan bagian kaunseling Kementerian Pendidikan. Memang dari dulu ada unit, bahagian dan seterusnya, dan juga pada hari ini memanglah dinamakan bagian kaunseling Kementerian Pendidikan sebenarnya. Ya. Jadi bagian kaunseling pendidikan ini adalah satu bahagian di bawah setiausaha tetap, Jabatan Sewa Tetap. Jadi di sana ada dua, satu ialah unit bimbingan dan kaunseling dan satu lagi unit sejahteraan pemimpin sekolah dan tenaga pengajar. Jadi saya akan menerangkan mengenai dengan apakah unit bagian dan kaunseling, apakah fungsinya dan apakah perkhidmatan yang kami berikan. Satu perkara yang perlu disentuh sedikit mengenai dengan persepsi kaunseling itu. Kalau wali berjumpa saya, selalunya apanya? Kaunselingnya si wali ni. Apa pengertian orang kaunseling itu? Seseorang itu mempunyai masalah barangkali. Betul. Jadi inilah persepsi yang saya rasakan perlu diubah. Kaunseling bukanlah semata-mata untuk orang berjumpa, orang yang bermasalah. Jadi perkhidmatan kami ini adalah satu daripadanya memberi bimbingan dan kaunseling dan juga memberi konsultasi kepada pelajar-pelajar. Jadi ini pada tugas bagian di unit bimbingan dan kaunseling. Jadi tugas kami satu tadi saya menyatakan memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan juga memberi konsultasi bagi pelajar-pelajar yang dirujuk. Alhamdulillah di sekolah mempunyai kaunselor-kaunselor sepenuh masa. Jadi mereka ini akan bertugaslah menangani masalah pelajar-pelajaran. Dan seterusnya kami juga sebagai pakar rujuk. Maksudnya jika ada permasalahan yang berlaku di sekolah. Jadi unit bimbingan dan kaunseling ini memainkan peranan yang penting. Para kaunselor akan merujuk sekiranya ada beberapa contoh terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Siapa yang perlu dihubungi? Jadi mungkin yang penting ialah bagian kawalan narkotik. Mungkin salah laku pun juga ada. Kami ada berkolaborasi dengan beberapa kementerian. Dan seterusnya juga bagian kaunseling menyediakan program-program. Program sekiranya nanti soalan kedua mungkin nyatakan apakah program-program tersebut. Jadi ini pun juga di antara fungsi unit bimbingan dan kaunseling menyediakan program-program ini menjurus ke arah pelajar dan juga ibu bapa dan orang kampung sendiri dan juga alhamdulillah juga menyeluruh kepada mengenai dengan media-media juga di antara fungsi bagian kaunseling dan seterusnya ialah melihat program itu bila program itu diagih-agihkan kepada sekolah-sekolah. Jadi di antara tugasan bagian kaunseling ini memastikan bahawa program itu berjalan dengan lancar dan berjaya. Bukan hanya kita ni melihat sana, tapi kalau tidak ada kejayaan itu perlu berfikir lagi kenapa program itu tidak berjaya. Bukan hanya memikirkan kejayaan program tersebut. Itu satu daripada
fungsi unit bahagian dan kaunseling. Manakala dia di bawah bumbung bahagian kaunseling ini ada dua. Satu saya beritahu tadi unit bimbingan dan kaunseling, dan yang kedua ialah unit kesejahteraan pemimpin sekolah dan tenaga pengajar. Ini yang baru saja ditubuhkan, di mana mereka ini tugasnya ialah menangani isu-isu guru-guru pulang ni. Kadang-kadang maklumlah kalangan ni guru-guru ni kadang-kadang mereka pun sendiri ada isu-isu terutama sekali dari segi kesihatan mental. Memanglah tugasan guru sekarang ni bukanlah kita lihat secara luaran mungkin orang ni akan lebih mendalami. Mungkin ada yang terlampaunya kata ni taksub sangat sehingga anda dapat mengawal dirinya. Saya contoh, jika ada pelajar-pelajar tu dia macam dalam kelas 1 dia mau pelajarnya tu semua lulus dengan markah yang cemerlang. Mungkin ada pelajar yang mungkin dah cemerlang ataupun kurang. Mungkin ini menjadi tekanan kepada seorang guru ni. Sebab tu dia menyentuh kepada kesihatan mental. Jadi di antara tugas unit kesejahteraan pemimpin ini ialah menangani isu tersebut. Diorang ada 4 orang psikologis di tempat itu di unit tersebut, dan pada masa yang sama diorang ini juga akan dibantu jikanya sekiranya ada guru-guru yang dikenal pasti mempunyai ada kesihatan mental, maka dibagikan kepada nama tersebut ke unit kesejahteraan ini, dan pada masa yang sama unit bimbingan kaunseling juga akan diberikan jadual kepada semua konselor-konselor di sekolah itu untuk menangani isu. Kayaknya ada bulan Februari ini ada guru mungkin dihantar untuk memerlukan bimbingan kaunseling dan psikologi. Jadi konselor-konselor sekolah itu akan menangani. Jadi di sana akan melihatlah apa isu-isu sebenarnya. Atau di antara fungsi-fungsi unit kesejahteraan pemimpin sekolah dan tenaga pengajar. Alhamdulillah. Bahagian kaunseling ini sudah lama ke Cigo? Sudah, alhamdulillah. Lebih kurang dengan hari kebangsaan kata ni. Tahun 40 tahun. Masa tu mungkin damit lakat kali Saya pun belum lahir. Belum lahir. Pasti belum lahir. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita ni di sekolah menengah dulu ada kedengaran bahagian kaunseling, guru kaunseling. Guru dan juga kaunselor samakah? Sebenarnya guru boleh jadi seorang kaunselor. Guru sebenarnya ia lebih kepada mendidik. Kaunselor lebih kepada memberi bimbingan dan konsultasi misalnya. Jadi tapi alhamdulillah ada beberapa program yang kami buat pada tahun ini, ada 2. Satu ialah memberi asas kaunseling kepada guru-guru, kemahiran kaunseling, dan yang kedua juga kami akan menjawarakan semua guru-guru memahami apa arti kaunseling itu. Akan bermulalah sedikit masa lagi keseluruh guru-guru mesti sekurang-kurangnya memahami apa kaunseling ini. Kalau sekiranya ada dalam kelasnya tu ada seorang tu muanya marong. Bukan pelang original tu marongnya tu. Payah cikgunya buat ponin macam mana. Biasa senyum, tiba-tiba dia tu ya marong sedih. Jadi guru kelas 1 dengan adanya sekurang-kurangnya ada ia memahami kaunseling boleh menangani. Menangani ini dengan tanya nampaknya awang hari ini soalnya macam sedih sudah itu bermula. Kadang-kadang ada guru ni kadang-kadang ada yang masuk mengajar saja tanpa melihat wajah pelajar itu. Jadi bila ia ada disisipkan dengan pendidikan asas kaunseling ini mungkin boleh menangani, tidak payah diantar sampai ada kaunselor. Dia marong pun kan diantar ke kaunselor. Saya rasa inilah di antara program-program. Saya rasa macam itu adalah suatu perkara basic sebenarnya yang seorang guru perlu tahu kali ataupun perlu terapkan. Macam guru ni sepatutnya datang ke kelas mengajar saja terus, tapi ia tentu suatu kita ni panggil guru ni sebagai guru, sebagai ibu bapa kedua kan. Sebab mereka lah jua yang menjaga kita ni di dalam kelas dan sebagainya. Diorang pun tahu ulah-ulah tani biasanya hyper, gembira, tapi hari ini marung-marung saja. Jadi guru ini pun sepatutnya orang ada inisiatif tersendiri untuk memeriksa anak-anak murid mereka ni. Bercakap berkenaan dengan inisiatif ni Cigo, apa inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh bahagian kaunseling untuk membantu warga sekolah termasuk yang akan dilaksanakan pada masa yang terdekat ini? Baik, bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan dengan sebenarnya tahun ini insya-Allah mudah-mudahan kami berupayalah dengan doa-doa semua orang. Kami ada 20 sebenarnya program yang akan dilaksanakan. 20? Jadi masa ini ada sudah 4 dan 5 sedang berjalan. Yang pertama mungkin sebenarnya program ini sudah lama, yang namanya dipanggil program Sinar.
Sinar ini ialah di antara ada 9 agensi ke sekolah-sekolah. Diorang akan memberi taklimat. Di antara agensi ini yang saya kongsikanlah, sebab ini yang di mana perkongsian ini daripada 9 kementerian dan jabatan ini mengungsikan pada pelajar-pelajar kepada tahun 9. Ialah di mana Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Atau yang pertama Pasukan Polis Diraja Brunei, Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Penjara, Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim, Pusat Dakwah Islamiah, Unit Perundingan Islam, Unit Kaunseling dan Kepahaman Agama KAFA, dan juga Cyber Security Brunei. Jadi 9 ini sebenarnya ada kombinasinya tu. Jika sekiranya pelajar itu sekiranya Biro Kawalan Narkotik memberitahu kesalahan mengenai dengan dadah misalnya, ataupun yang Cyber Security Brunei sekarang turang lebih mirip kepada media-media media-media sosialnya. Jika salah gunakan, ke mana pelajar itu akan terjadi? Apa keburukan dan yang boleh akan kesan-kesannya. Jadi ia akan berhubung antara satu dengan lain. Kalau polis sebenarnya akhirnya yang paling penghabisan polis sama penjara lah. Kalau di bertawani dah joko mengasih-ngasihnya, dah joko merati, jadi polis akan bertindak. Jika kamu bersalah maka akan dipenjarakan. Bukannya kami menakutkan programannya, supaya lebih memahamkan kepada pelajar itu perkara-perkara yang nyatanya the do and the don'ts. Jangan dibuat ni macam masa ni media sosial memanglah satu perkara yang kata ni ada limitation. Mengucap ulang dalam itu. Ini sekarang memanglah insya-Allah ada satu program yang akan ingin kongsikan juga mengenai dengan bulian ni ya. Jadi itu daripadanya. Yang kedua, program kami yang sedang berjalan pertandingan A-team. A-team ini action team. Kumpulan bertindak. Kumpulan bertindak. Program ini seperti kalau kali Wali dan Nadirah pernah mendengar KKC ya. Kumpulan apa namanya tu? Cemerlang. KKC ini ialah diorang diberi satu tugasan, misalnya satu topik. Sekarang satu topik kami ada di antaranya adalah obesity. Obesity ini jadi diberi satu sekolah tajuknya obesity. Jadi diorang ini akan mengenal pasti macam mana menangani masalah obesity ini. Bukan saja dadah, bukan saja merokok, bukan saja LGBT, bukan saja mengenai dengan salah laku, tapi obesity juga di antara cabaran yang pada masa ini kata ni hadapi ya. Kalau kita melihat daripada statistiknya negara Brunei ini sangat ni kata ni ingau kata dia melihat. Bukan satu kebanggaan. Mungkin nombor 1 nombor 2 kalau bertanding okeylah dapat pingat emas, pingat perak, menggansa, tapi obesity ada satu masalah isu yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Jadi A-team ini ialah orangnya ada 5 orang. Dan orang ini akan mencari punca macam mana menangani isu-isu ini, dan dia akan berjalan selama, dan pertandingan akhir akan diadakan di bulan Oktober. Jadi bulan Julai nanti ada seringan. Jadi ke 32 buah sekolah ini di sekolah menengah akan ikut serta, dan mereka ini diberi tajuk-tajuk macam itulah. Topik-topik yang sekiranya vape, merokok, dadah. Jadi orang ini akan mencari pembentangan. Jadi 5 orang pelajar beri pembentangan, dan bulan Oktober nanti adalah pertandingan akhir. Itu di antara 2 mengenai dengan programnya. Seterusnya lah pada masa ini yang berjalan program keibubapaan. Ini juga ni. Sebab kami percaya Kementerian Pendidikan sendiri percaya tanpa sokongan dan dorongan daripada ibu bapa memang kegagalan akan nampak. Sebabnya dalam Kementerian Pendidikan ini ada 3, pelajar, guru dan ibu bapa. Ini penting. Ada program namanya 3N1 tu. Jadi bila kata ni buatan ni, program ibu bapa ni kami akan memilih beberapa sekolah saja. Tidak keseluruhan ni. Kadang-kadang ni cikgu ni dadilnya, bedar. Mungkin tahun depan kami akan, kalau semua sekolah rendah 100 lebih, tidak lagi kerja lain tu kerjanya. Jadi bila kami di sana, kami akan bersama dengan ibu bapa mengongsikan apa isu diorang di rumah, apa isu diorang di kampung. Jadi berkongsi sama kami, dan kami akan insya-Allah di ujungnya nanti akan meleraikan apa cara yang terbaik. Itu daripadanya
seterusnya lagi ialah yang sedang berjalan juga ialah mengenai dengan baru-baru ini ya, kami telah pun menjawarakan mengenai dengan ini yang penting juga ya, Persatuan Ibu Bapa Guru. PIBG. Sebenarnya di negara bersama ini memanglah sebenarnya PIBG ini memainkan peranan yang penting. Sebab ini adalah nyata ni orang pentaraan kami, Pak. Jadi kadang-kadang memanglah PIBG ini satu organisasi di sekolah itu. Ada beberapa sekolah yang peranan mereka memang penting. Hanya kita namanya perantaraan kan. Jadi kami akan berhubunglah dengan dorang ni, apa program dorang, apa yang kena buat. Jadi alhamdulillah sudah pun kami bulan Januari saya itu sudah pun menjawarakan barang ini dan alhamdulillah program ini akan kami balikkan. Sekiranya ada beberapa sekolah yang akan membalikkan nostalgia lama. Misalnya Hari Ibu Bapa. Ingat tu dulu Hari Ibu Bapa. Sekarang ni dah lagi ada Hari Ibu Bapa ni. Yang ada kadang-kadang PTA-nya, Parents Teacher apa namanya? PVIP. Tu jadi satu isu yang kadang-kadang kalau berjumpa parents ni pasal markah anaknya kan. Kalau baik markahnya baik, kalau tidak berapa baik lain pisinnya tu. Jadi bila ada Parent Teacher Association ni mungkin kita akan sama-sama menangani isu-isu tersebut. Itulah di antara program yang saya beritahu juga, program asas kaunseling sedang berjalan juga. Mengenai dengan asas kaunseling di mana 30 lebih guru yang dikenal pasti. Ini pun juga ni. Dikenal pasti oleh pemimpin sekolah. Macam yang ni berminat soalnya, Pak. Suka mengalinga kanak-kanak. Jadi orang ni dikumpulkan dan alhamdulillah sudah berjalan. Sudah 1 bulan ni berjalan mengenai dengan asas kaunseling. Kira macam diorang dibagi kursus lah, kursus, seminar macam itu. Jadi begitu ya. Jadi indah jadi menjadi Cikgu Haji Ali Yusri seterusnya. Juga. Tetapi adalah kemahiran yang InsyaAllah mudah-mudahan diturunkan kepada guru-guru ini nanti untuk menolong pelajar-pelajar di sekolahan ya. Difahamkan Kementerian Pendidikan telah mengukayakan program BEST khusus bagi memberitakan gejala buli yang berlangsung pada bulan November tahun lepas ya. Mungkin Cikgu boleh menerangkan apakah dia program BEST ini tadi dan kesinambungan bagi menangani isu buli di peringkat sekolah ni, Cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih. Memanglah buli ini satu isu yang kata ni sangat membingungkan. Walaupun barang itu sedikit. Tapi buli ini akan kesannya lebih mendalam. Jadi alhamdulillah melalui Kementerian Pendidikan telah pun memberi amanah kepada bahagian kaunseling sendiri untuk membuat satu program yang dipanggil BEST. BEST itu ialah bantu, empati, sayangi dan tanggungjawab. Artinya tu BEST itu. Jadi beberapa inisiatif telah pun dibuat, di antaranya lah menyediakan model panduan menangani isu buli di peringkat sekolah. Ada sudah tu dengan leafletnya, dengan bukunya macam mana menangani isu ini. Di sekolah tu. Jadi itu satu daripadanya. Baru-baru ini juga program BEST ni ialah poster dan leaflet juga kami adakan dan telah pun telah diadakan dan juga yang berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah Binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan sebagai tamu kehormat dan melihat perkara ini perkara yang serius dan selain daripada itu juga ialah mengenai dengan kami mengadakan forum forum mengenai dan memanggil beberapa orang kementerian yang ada bersama-sama dan seterusnya kami ada mengadakan malam munajat dan seterusnya ada kuliah subuh dan hari itu ialah majlis kemuncak program BEST di Kementerian Pendidikan di masa di Bandar Kucheriya juga kami akan juga diadakan mengenai dengan tersebut dan kesinambungannya memanglah di antara saya beritahu tadi ialah program keibubapaan, PIBG dan juga kursus asas itu untuk menangani isu tersebut. Memang di antara topik yang dalam kami punya perisian mana-mana program memang bulilah di antara satu isu yang diketengahkan untuk menangani isu memang pasal penting je cikgu macam terutama sekali kalau diorang yang di sekolah tu diorang banyak bergaul dengan kawan-kawan dan sebagainya tapi kadang anak-anak ni dah bercerita kita ni jadi sebenarnya menjadi tanggungjawab bersama diorang juga untuk orang menanganilah kes buli yang ada di sekolah ini dan juga tanggungjawab guru bersama juga. Sedikit sebanyak berkenaan dengan bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan. Kalau ada satu sikit saya lagi. Apa lagi tu cikgu? Sebenarnya kami ada ini yang saya ingin kadang-kadang orangnya di mananya di kaunselingan ini. Ini yang akan saya sampaikan. Jadi kami ada satu program yang dipanggil Ijrah.
EGRAH ya. Emosi, jasmani, rohani, akal dan hasanah. Jadi program ini adalah untuk orang ramai. Orang ramai kami ada, kalau Air Raya open house ini kami open office setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi diorang boleh menghubungi nombor telefonnya, ada nombor telefonnya 223 0629 atau 223 2717 atau 223-7361 iaitu unit bimbingan dan kaunseling dan minta extensionnya 2210. 2210. Jadi alamat kami ialah Blok 2J 12 Noktah Betindeh 01 tingkat 12 bangunan kondominium Ong Sompeng Jalan Jawatan Dalam Bandar Siberkawan di Ong Sompeng. Okey, siap. Tingkat 12. Ini dibukakan untuk orang ramai ni Cikgu. Ya. Setiap hari Setiap Rabu dan hari Sabtu. Perlu appointment atau macam mana? Ada nombor telefon dulu. Sekarang kami dah ada marah je orang beritahunya nya adanya. Hanya panuh saya ni. Panuh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah saya rasakan kepentingan kata ni sama-sama. Kami memainkan bahawa Kementerian Pendidikan lebih melihat kepada ibu bapa itu mainkan peranan yang penting untuk sama-sama tadi menangani apapun pelajar-pelajar. Yang penting ialah kejayaan pelajar itu nanti mereka adalah aset negara kata ni. Besar peranannya bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan ini ya. Jadi ribuan terima kasih tidak lupa kami ucapkan pada Cikgu Ajali. Sudah ada lagi ni Cikgu? Cukup sudah. InsyaAllah. Kalau ada beri peluang banyak peluang lagi ni je. Betul. Ada 20 program kan. Tapi insya-Allah mungkin ada lagi kesempatan kita akan bersama dengan Cikgu lagi. Mungkin untuk kita ni kupaskan lebih lanjut lah berkenaan dengan program-program yang ditawarkan. Kita ni kupas satu-satu program-program yang ada. Satu-satu 2 jam habis sampai pagi. Ribuan terima kasih Cikgu Ali Yusri. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.